Hey, welcome again to Jokarko mana ada Jokarko? Jokar ada 2 account. Okey, Jokarko channel untuk prank, game, social experiment dan pelbagai konten. Dan temu bual ke apakah di sana. Okey, untuk AR Jokarko ni, okey, PA Joker 2 orang Arif dan Adam. Okey, PA baru Joker Tim Jokarko channel juga, Joker yang seperti janji-janjikan dengan hampa untuk buat short film So Joker tak mau apa pun lepas ni. Mana main rancang anak hantu Penang. Kita tengok short film apa yang Joker akan buat lepas ni. So jangan lupa like, subscribe and share video-video AR Jokarko lepas ni akan jadi short film yang terbaik. Kita tengok, okey? Apa pun. Nah, seperti mana yang kita nampak di belakang ni, kursus masakan nasi Arab. Saya pun terkejut, rupanya ada dengan banner-banner semua. Okey, tak apa, insyaAllah. Jadi, sebagai perkongsian sebenarnya, awalnya saya kata saya tak pandai. Mungkin ibu-ibu dia lebih pandai daripada saya. Tapi kerana kita nak berkongsi apa yang kita ada, ibu-ibu boleh berkongsi dengan saya, kita boleh bertukar pandangan dan sebagainya. Masakan hari ni katanya nasi Arab. Nasi Arab. Tapi kita tengoklah, kita masak, kita try. Agak-agak Arab ke tak Arab? Ataupun dibikin mamakkan, kita tak tahu. Mamak ke apa ke, yang penting kita masak dulu, kita try. Okey, insya-Allah. Jadi sebenarnya masakan ini, resipi ni saya juga belajar juga. Belajar pun macam-macam lah. Tanya orang, try and error dan sebagainya kan. Jadi dan saya memang duk masak nasi Arab. Dan saya jenamakan nasi saya ni, saya buat nama lah sikit orang kenal kan. Nasi Arab Abi. Habis orang lagu itulah kan. Nasi Arab Abi. Okey, insyaAllah. Jadi kan, saya ringkasnya, hari ni kita akan belajar, sama-sama belajar lah. Kita akan cuba masak sebanyak 6 kilo beras basmati. Okey, 6 kilo. So 6 kilo, kalau ikut saiz itu, kita boleh makan sampai 60 ke 70 orang. Kerana biasa 1 kilo beras basmati untuk 10 orang. Okey. So hari ni kita akan packing untuk 50 packing semua. Okay? Dan nasi Arab hari ni kita hanya fokus kepada lamb shank, betis kambing kan, betis kambing. Contoh ni saya bawa ni, insya-Allah lagi tu. Ya. Macam ni, yang ini lamb shank. Okey, lamb shank ni saya dah rebus siap dah. Saya dah rebus dan sudah perak dah. Pasal apa? Kalau hari ni kita nak rebus, pukul 2 tak siap lagi. So saya rebus siap-siap. So sekali lagi saya akan terangkan macam mana cara rebus dan sebagainya tu jelah kan. Okey, bagi cepat. Dan bahan-bahan pun saya dah blend semua dah. Semua saya dah potong semua. Kalau kita nak potong sama-sama, ingat pukul 4 tak siap air. Okey. Jadi kan kita nak masak untuk 6 kilo. Cuma untuk lebih mudahkan, saya akan bagi penerangan untuk 1 kilo. Kan? Kalau 6 kilo tu mungkin jenuh nak pick up kan. So untuk 1 kilo, apa bahan dia? Alright. Ingat boleh kan kita mula lah. Lebih cepat habis masak, boleh makan lah. Pertama, beras. Beras yang kita pakai hari ni adalah Pusa Cream nama dia. Okey. Pusa Cream ni basmati pilihan lah. Saya pakai brand Jasmine. Ataupun kalau kita pergi kedai mamak ke kedai mana ke, miras sahih tak sahih ke semua ke, tanya Pusa 1121. Pusa India tu. Pusa India, dia kod dia 1121. So macam beras tu dia panjang lah. Ada yang RM8 sekilo, RM9 yang paling mahal, ingat RM12 lah sekilo. Itu kayangan lah. Kalau nak pakai yang sedap, ambil RM12 sekilo tu memang cantik lah. Okay? Ni standard lah. Tapi sedap. Memang saya pakai ni. Pusa Cream nama dia. So dalam ni ada 5 kilo. So saya tambah lagi sekilo. So 6 kilo. Baik. Apa yang kita perlukan untuk 1 kilo? Okay. Satu, biasalah kan. Mami kan tahu kan nak tumis kan. Pakai rempah apa? Tak tahu. Kakak ni. Kakak tu biasa kata pak beradik
4 sekawan. Oh, lebih kurang lah kan. 4 sekawan tu apa dia? 1 kayu manis. Oh, pelaga, lawang, cengkeh. 4 kan. Cuma untuk nasi Arab ni saya tambah sikit lagi. Saya tambah lagi 4. Ada 4 kan? Tambah lagi no. Lada hitam. Kemudian biji ketumbar. Biji ketumbar dan ni daun bay ni kan. Daun salam kau panggil apa? Daun salam. Ha? Bay leaf kan, daun bay kan. Bay leaf kan. Itulah, tu saja. Dan juga jintan putih. Biji tu. Apa? Jintan lah. Iya, jintan putih Jintan putih. Jintan putih yang halus macam ni kan? Okey, dia wangi kan? Okey. So tambah berapa tu tadi? 4 tambah 3 lah kan? So jadi 7 beradik jadi 4 tadi tambah dengan lada hitam, sedikit lada hitam, sedikit biji ketumbar dan sedikit jintan putih. Baik. Untuk kita tumis pertama sekali dengan minyak. Okey. Pertama minyak. Yang paling bagus minyak zaitun lah kalau nak pakai. Tapi ini berlakonnya tu. Botol dia minyak zaitun. Okey. Tapi yang terbaik minyak zaitun ataupun ditukar dengan minyak sapi pun boleh. Ataupun minyak biasa pun boleh. Ataupun nak lebih adil, separuh-separuh. Katakanlah separuh minyak zaitun, separuh minyak sapi, ataupun separuh minyak biasa, separuh minyak zaitun, terserahlah. Jadi kadar untuk 1 kilo beras untuk minyak saja biasa saya pakai 100 ml. 100 ml. Pasal apa? Pasal saya akan gunakan air stok kambing. Air stok ni dia dah lemak dah. Kalau lebih minyak lagi dia jadi nasi minyak pula. Okey. So standard lah 1 kilo beras 100 ml minyak. Kemudian bahan tadilah 7 beradik sikit-sikit lah Okey. Kemudian ada lagi bawang. Bawang standard 1 kilo 1 biji lah. Right? Biji lah. Biji besar lah, bukan bawang kecil. Bawang besar. Ni bawang besar kan? Bawang besar, bawang merah besar kan? Tapi bawang ni kalau lagi banyak lagi sedap kan? Kan ada sekilo bawang boleh. Serah. Tapi kita untuk sekilo kita bagi untuk sebiji bawang besar dan carrot boleh 1 batang carrot ataupun separuh untuk sekilo. Boleh. Alright. So saya ulang. Minyak 100 ml, 7 beradik tadi, bawang sebiji bawang besar dan carrot sebatang carrot untuk kita tumiskan ini. So kan minyak, bawang, carrot dan rempah ini kita tumiskan sekali first. Okay, kita demo. Letakkan periuk, masukkan minyak dan bahan ni kita tumis. Kita tumiskan, kita kacau biasalah kan sampai naik bau sampai dia wangi sampai dia garing kan, sampai dia wangi. Baik. Kemudian lah wangi, dah naik bau, kita campurkan bahan blended pula. Blended ni. Okey, apa ada dalam blended ni? Okey. Yang pertama adalah untuk sekilo beras, okey. Satu bahannya pertama tomato sebiji. Okey, tomato sebiji dia kena masam. Kemudian bawang putih 5 biji. Bukan 5 ulah. 5 ulah lah. 5 ulah lah kan. Bukan yang apa betul pakai apa? Labu. Jangan 5 labu. Cari dengan labu-labu dia terbang. So bawang putih 5 olas, alright. Kemudian halia 2 inci. Tu dia. Halia 2 inci. Boleh? Berapa dah bahan tu? 3 dah kan. Tomato sebiji, kemudian bawang putih 5 ulas, and then pandai depa ni. Kemudian tambah lagi, kalau nak masam lagi, tambah sebiji 5 kasturi. Dia wangi, maksudnya wangi kan?
5 kasturi. Kalau tak ada 5 apa pun tak apa, jangan 5 puruk sudah. Saya jadi tom yum. Tak boleh 5 pun tak apa. Baik. Nak bagi lemak lagi tak? Nak bagi lemak lagi? Blend sekali dengan sehelai daun pandan. Jen. Ya. Daun pandan tu kan dia wangi satu. Kemudian dia lemak. Tak boleh tak apa. Terserah lah. Ini orang kata R&D saya lah. R&D saya. Tak bubur pun tak apa. Kalau saya bubur lagi sedap. Pasal apa? Dia pertama biasa kita kan rebus, kita goreng sekali kan. Ni blend tu blend yang hijau lah, jangan blend yang kering pula. Yang hijau tu jadi sedikit hijau lah sikit, dia jadi macam pandan lah. So dia rasa lebih harum dan dia rasa lebih lemak. Berapa bahan tu? Okey tu. Ya, banyak sangat, sedap sangat, tak payah juga. Okey. Alright. Bahan tadi tomato, bawang putih, halia, 5 kasturi dan juga pandan tadi blend sampai macam ni. Allahu Akbar. Okey. Kalau nak lebih mudah, campur terus garam. Garam nak masuklah pun tak apa. Saya takut lupa. Saya masuk terus garam. Biasa 1 kilo beras, garam 1 sudu beras. 1 sudu besar. 1 sudu besar. Nanti lepas kita dah campur dengan air, nanti test lah. Tengok atas garam pula. Kadang-kadang kalau ada orang pakai garam bukit kan. Garam bukit tu kadang-kadang dia kena banyak pasal dia tawak. Ada pula garam, terserah tengok garam lah macam mana. Biasa saya pakai 1 untuk 1 kilo, 1 sudu besar garam. Blend macam ni. Okey. Kemudian yang ekstra tu terserah tuan-tuan, kalau nak masukkan cukup rasa ke, tak cukup rasa terserah. Tekan masing-masing. Nak pakai G ke, Pak Haji ke, Pak apa ke, terserah lah tu. Tapi bahasanya tu. Okey, alright. Boleh. Clear? Okey. Kemudian beras ni saya dah rendam tau. Beras ni saya dah rendam. Okey, beras ni sebenarnya paling kurang pun kita rendam dalam setengah jam. Beras ni kalau nak rendam 4 jam pun tak apa. Okey je. Setengah jam cantik lah. Tapi kalau kita masak dengan periuk pressure cooker tu kan, tak payah rendam dah. Tak payah rendam dah. Pasal dia akan kembang. Sekali kita nak masak ni, kita rendam lah. Okey. So kalau nak rendam pun tak apa, tak rendam pun tak apa, beras lagi tu. Kalau kita rendam, mungkin dia lebih kembang lah. Tak rendam pun dia tak kembang juga, dia kembang dalam perut lah. Okey, kemudian ni sambal. Sambal pun saya buat siap-siap. Saya lagi jenuh nak blend payah. Sambal ni paling simple lah. Okey. Sambal ni orang panggil sambal tambah tomato ya. So bila tomato, mesti ada tomato kan. Sama tomato ada tomato campur dengan cili hijau, garam. Tu je. Nak kreatif lagi, nak buh limau ke, terserah. Tapi bahasa untuk bahasa untuk sambal, tomato, cili hijau dan juga garam. Secukup rasa lah. Boleh test. Kemudian pedas pun secukup pedas lah. Kalau nak banyak, buh lebih lah, banyak lah. Kalau bersikit, terserah lah kan. Alright. Kemudian sup. Sup bubur siap. Sup ni juga menggunakan air daripada stok kambing. Okey. Jadi kreatif masing-masing nak lempak orang panggil yang sup tulang pun boleh, ataupun ganggang kunyit lagi. Saya gunakan kunyit lah. Pasal apa? Ayat kambing tersedak dah. Kita bubuh ayat ganggang kunyit dan bahan lain dia okey dah lah. Okey. So tak perlu tumis apa. Okey. Clear? Okey. So kalau kadang-kadang kita kan nak masak dengan kadang-kadang kita nak masak dengan kambing, nak masak dengan ayam kan. So kena guna rempah dia lah kan. Perapan tu kan. Macam ni kan. Okey. Dia perapan ni warna kuning pasal saya guna kunyit. Ada orang tak suka dia nak merah. Nak warna merah. Jadi merah. Ada warna pun tak apa. Yang penting okey. Bahan untuk perapan. Okey? Okey. Bahan untuk perapan jadi macam tu. Okey. So katanya senang. Kunyit 10 sudu. Kunyit 10 sudu. Ya.
Dah, bukan. Ini kita nak buat banyak buat apa? So, sukatan yang senang, sudu tu nak pakai sudu kecil pun tak apa, sudu besar tak apa, nak pakai cangkul pun boleh. Nak pakai sodok pun boleh. Pasal kalau satu sodok tu lain dua orang gitulah. Okey. So kalau satu genggam, lainlah. Okey. Kunyit 10 sudu, garam 15 sudu. Tu dia. Kalau satu genggam kunyit, 10 genggam kunyit, garam pun 15 Boleh lah. Terserahlah kan. So saya ulang balik, kunyit 10 sudu dan garam 15 sudu. Okey. 2 sudu serbuk jintan putih. Jintan putih tu dia wangi kan? Kalau beli yang mahal, wangi lah. Nak mahal lagi, beli sendiri, blend sendiri lagi. Kasar. No. Yang serbuk. Powder. Ini orang kata boleh membangkitkan bau lah kan. 2 sudu. Apa tadi? Jintan putih. Kemudian 2 sudu Kemudian 1 sudu serbuk lada hitam. Kan? Kalau hitam yang kita beli serbuk tu powder semua ni semua cerita powder semua ni. Saya lupa bawa contoh pula ni. Okey, alright. Okey. Kemudian 1 sudu 1 sudu serbuk kurma. Sekarang serbuk kurma kan? Kurma tu ambil serbuk tu masuk. Okey. Kemudian 1 sudu serbuk ketumbar. Ni semua yang powder lah kan? Ya, betul. Kemudian 1 sudu serbuk jintan manis. Tadi kan jintan putih kan? Jintan putih 2 sudu kan? Biar lebih sikit lah kan? Kemudian nak bagi dia pedas sikit, 1 sudu serbuk lada. Serbuk cili. Serbuk cili. Okay. Kelateh. Sebut lada. Okey. Kemudian okey, kalau nak sedap lagi, bulah 1 sudu cukup rasa ke, terserahlah. Cukup rasa terserahlah, nak pakai tak orang pakai ataupun jenis botol terserah. Biasa saya pakai sikit lah. Bulah cukup rasa dan sebagainya. Okey, berapa bahan tu? Oh, itu dia 9 beradik tu. Okey. Yang 9 beradik tu nanti gau macam biasa. Gau tu kita perakkan dengan lamb shank ke ataupun ayam ke. Kalau nak masuk bahan lain terserah. Kaskah kamu beli kalau nak masuk. Itu try and error masing-masing selera kan. Yang itulah. Terserahlah. Nak masuk serbuk apa-apa, tak sedap kami nak ni, masukkan, no problem. Kemudian, cara saya masak lamb shank ataupun ayam macam ni. Lamb shank, kita fahamkan kambing kan, lamb shank. So kalau kita rebus berdekat sejam, pressure cooker, kita pakai pressure cooker tu pun 45 minit. So cara dia rebus sampai dia lembut, atau pressure cooker dia sampai dia lembut. Kemudian bahan tadi taburkan atas lamb shank tu. Lamb shank tu tabur, macam tu saya tabur. So bila kita taburkan, bahan tu kan dia tak meresap kan. So nak meresapkan nanti kita masukkan dalam periuk, kita steamkan lagi dia. Bila kan steam, so rempah tadi dia akan masuk dalam daging tu lah. Steam kan. Okey. Kalau ayam, lepas kita perakkan dia, masukkan, macam mana? Kita kukus ya. Steam tu kukus ya. Biasa ayam dalam 20 minit, kalau kita kukus dah siap dah masak dah. Kalau kambing tak boleh kukus, 2 hari tak masak lagi. Kambing rebus dulu kambing tu. Kemudian dah lembut, ambil perapan tadi kita tabuk, kemudian steamkan dalam 5 minit, okey dah. Sekejap lagi kan kita masukkan sedikit air dalam tu, kita masakkan dia biar air dia mendidih, tutup, so dia akan steam lah. So bila steam, dia boleh menghangatkan bahan-bahan tu untuk perapan tadi. Okey. Boleh. Okey. Yang ni pula biasa tengok kan. Warna ni. Ni kedai Arab pada ni.
Saffron pun boleh. Saffron tu boleh. Saffron tu tak boleh. Yang original tak boleh. Dia akan luruh kepala. Dia akan luruh rambut. Pasal bahaya sangat dah fikir. Bahaya. Saffron yang original tu dia boleh gugur rambut. Ya? Kalau itu kena dah. Kena. Ya sikit RM20 sikit kan? Itulah Ini orang kata biasalah. Pakaian ni standard lah kan. Kedai Arab dalam ini saya ingat dalam RM5-6 lah. So satu sudu masuk kalau ni, masuk air suam dah dapat payat ni dah. Okay. Okey. Kemudian bahan lagi. Lepas kita masak nasi, kita guna arang. Guna arang. Pandai kau. Pasal apa? Nanti bila dah masak nasi tu dah masak, alright? Kemudian kita tabur, kita masukkan pewarna di atas, alright? Kemudian kita ambil cawan ke, mangkuk ke, letak atas nasi tu. Dan kita masukkan minyak sikit, kita bakar arang. Okey, dah bakar arang, kita masukkan arang dalam minyak tadi, tutup periuk. Ayam biasa tak bang? Biasa. Pasal apa? Dengan cara lagu tu, trik dia supaya nasi kita seumpama kita masak dengan dapur kayu. Ya. Tapi nasi tu kena masak. Masak dulu nasi tu. Okey, bila dah masak nasi, okey, masukkan naikkan pewarna ni. Dan kita boleh kita gemburkan dulu. Gemburkan dulu biar dia nasi, biar asap boleh masuk. Gemburkan, barulah letakkan minyak. Kemudian tertutup dalam 10 minit ke 15 minit. Lagi lama lagi baguslah dia lagi menyerap asap tadi ke dalam. Tu panggil smoke. Kan smoke. Sama juga dengan ayam ataupun lamb shank. Bila kita dah subhanallah, kita dah steamkan dia, alright? Ambil balik ni, letak di dalam lamb shank ataupun ayam tadi, masukkan minyak, masukkan arang yang dibakar, tutup rapat-rapat. Nanti shank kita, ayam tadi, dia akan naik bau seperti mana kita bakar dengan menggunakan arang. Itulah. Tapi yang lebih bagusnya, masak dengan dapur arang lah, masak dengan dapur kayu lah kan. Tapi kita lah ni tak ada dapur kayu kan. So buat macam tu lah. Biasa orang Arab dia buat macam tu ya, supaya wangi tu lebih, nasi kita lebih wangi. Okey. Nah ini salad biasalah. So saya pakai salad biasa saya. Salad maksudnya saya tak campur dengan apa. So lepas ni kita masuk ke dalam bekas saja, nanti makan begitulah. Tapi kalau kita nak buat salad macam Arab punya senang je. Timun tu potong kecil-kecil, kan, potong dadu kan, kecil-kecil kan. Apa lagi? Timun, apa lagi biasa bu? Tomato potong kecil-kecil kan. Apa lagi? Carrot sikit ke? Okey, terserah kemasan masing-masing. Okey. Bahan asalnya senang je. Minyak zaitun, garam, lemon. Tu je. Minyak zaitun. Kita tabur atas tu. Ambil garam, tabur, kacau. Tu je. Simple ya. So minyak zaitun dengan garam untuk salad. Ataupun boleh pergi kedai Arab, beli apa tahu? Beli yang garam lemon tu. Kan? Ada garam lemon, garam tu dia akan masak macam lemon. So taburkan saja, gaul je. Ataupun penuh lemon. Terserah macam nak, terserah kepada kehendak masing-masing untuk salad. Okey. So, sup sup kan kita kan rebus kambing lah. Kita kan rebus kambing. Ayak kambing tu, ayak stok tu, right? Kita masuk ke tadi bahan yang garam kunyit tadi kita dah masuk, dah ada dengan apa sekali semua kan. Masuk ke dalam tu. Okey. Kemudian kalau nak sedap lagi, masukkan 3 sekawan ke 4 sekawan ke tadi, rebuslah macam tu lah, dia rasa sup lah. Ataupun masukkan sup bunjut tu, tahu lah, masuk dalam tu, terserah lah. Okay? So sup je simple lah. Kalau nak sedap lagi, buat macam buat macam sup mamak pun boleh, terserah lah kan. Okay, kita tumis pertama tadi dalam 10 minit akhir kan. Okay, kemudian kita masukkan bahan yang kita blend tadi, dan kita kacau dah sampai dia pecah minyak dalam 10 minit kan. So situ dah 20 minit lah. Okey.
bila sudah dah pecah minyak, kita masukkan air stok kita sampai dia mendidih. Bila dah mendidih, barulah bubuh beras. Alright? Itu boleh kurang setengah jam kat situ. Kan? Kemudian bila beras tu dah masuk sampai dia mendidih, kita kacaukan dia sampai dia hampir kering ayak tu. Alright? Dan kita tutup bagi rapat, tunggu uap naik, masak ah. Itu lebih kurang 15 minit kot. Kita kata lebih kurang sejam lah, settle lah. Itu kalau yang kita pakai rice cooker atau kita pakai pressure cooker, 10 minit settle. Itu lah. Okey. Kita kena sentiasa kacau. Pasal apa? Kalau kita tak kacau, nanti dia berkerok. Ya. Okey, saya tahu kadar ayak. Okey, sekarang saya nak masukkan ayak stok. Bismillah. Okey. So, perkongsian seterusnya adalah kadar air bagi beras pula. Okey. Biasa kan, kita masak nasi kita pakai enci kan? 2 enci itu kan? Itu kalau beras biasa. Tapi kalau beras basmati tak boleh macam tu. Kadang-kadang dia beras basmati dia lain-lain macam. So, saya gunakan pengalaman saya. Standard saya buat untuk 1 kilo beras, saya guna ayak stok 1.5 liter. Kan? Standard lah. So kan? So 1 kilo beras, kita guna 1.5 liter air. So hari ni kita masak 6 kilo beras. So bila 6 kilo beras, berarti kita perlu air 9 liter. 9 liter. 1.5 kali 6 berarti 9 liter air untuk 6 kilo beras. Kalau sekilo beras 1.5 sahaja. Right. Okey. Sama. Pressure cooker jangan terlebih air lagi dia jadi lembek. Standard 1.5. Tapi kan kalau mengikut dalam aturan dia ni, dia kata kalau satu bahan, katalah satu cawan beras, dia kena air 2 cawan kan? Pressure cooker awaknya tu jadi moist soup. Jangan. Kalau dengar poyok ni okey lagi, kita boleh bincang lagi. Tapi pressure cooker dah lebih ayak, moist soup dia lembek. Tapi standard 1.5 clear. Kan? Okey. Pasal apa? Kalau kita masak, kalau kerah tak apa lagi. Kalau lembek lah macam mana nak jadi kerah. Kalau kerah kita boleh tambah air. Masak balik dia jadi lembek. Tapi dah lembek, kalau kita tambah beras pun memang tak cantik lah kita punya presentation kan. Okey, kita tunggu sampai dia mendidih. Alright. Okey, sementara kita tunggu mendidih, saya akan toskan beras ni. Alright. Okey. So beras dah masuk. Kita mendidih, alright. Kacaukan sikit dia sampai dia hilang ayak, bukan habis ayak. Sampai ayak kering, ayak hilang di mana? Sampai ayak kering, dan tutup macam biasa, tunggu berapa minit biasa? 10 minit. Iya, tengok chef kita, sila. Okey. Sambil dia tak mendidih lagi tu. Bila kita mendidih, okey. Bila kita mendidih, kita kacau dia. Kita kacau pelan-pelan sampai dia kering ayak lah. Lalu dia tak mendidih lagi kan? Okey. Sekejap tunggu dia mendidih, dia kacau sampai dia kering ayak. Bila kering ayak, baru tutup macam biasa. And then bila dia keluar bau, keluar asap tu, tutup lah. Kan? Pelan lah. Okey, insya-Allah siapa yang berminat untuk mendapatkan nasi Arabi, okey, boleh terus ke Facebook saya
nasi page nasi Arabi, ataupun boleh WhatsApp saya 012 538 7574. Kemudian dalam page tu ada semua menu-menu pun ada. Sama ada menggunakan menu ayam ataupun kambing dan sebagainya. Atau boleh WhatsApp pun untuk mendapatkan menu pun boleh, insya-Allah.